Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan ahli kumpulan akan membincangkan tentang tutorial 4, iaitu asas kemahiran berkomunikasi. Apakah itu kemahiran komunikasi? Kemahiran komunikasi memainkan peranan yang amat penting dalam aktiviti pengajaran dan pemudahcaraan. Bidang pendidikan pula boleh dikatakan sinonim dengan aktiviti interaksi dan komunikasi. Proses komunikasi melibatkan banyak elemen, iaitu fakta, bahasa, intonasi, ekspresi, wajah, sebutan, kesantunan dan sebagainya. Komunikasi juga bersifat simbolik, melibatkan simbol yang berbentuk abstrak, arbitrari dan kabur maksudnya. Bidang-bidang komunikasi. Komunikasi boleh dijelaskan dengan lebih mudah sebagai satu proses pemindahan maklumat, perasaan, idea dan fikiran seseorang individu kepada individu atau sekumpulan individu yang lain. Komunikasi ialah terma yang luas dan perlu dikenal pasti dengan jelas supaya semua orang dapat memahaminya sebagai proses untuk mengubah informasi dan idea kepada keperluan dan keinginan. Bidang komunikasi boleh dibincangkan secara lebih spesifik melalui beberapa bidang yang berkaitan, iaitu intrapersonal, interpersonal, kumpulan kecil, masa dan awam. Intrapersonal. Intrapersonal difahami sebagai kontemplasi, intuitif, pemikiran atau taklukan, meditasi atau bercakap bersendirian dan monolog. Monolog muncul apabila komunikasi berlaku di dalam diri seseorang yang sedang berfikir tentang sesuatu perkara sebenarnya sedang berada dalam proses berkomunikasi dengan dirinya. Manusia sering bermonolog dengan diri sendiri untuk membuat pilihan, keputusan, memberikan sebab dan akibat. Komunikasi intrapersonal dapat memberikan faedah seperti dapat menjadi pemacu bentuk komunikasi yang lainnya. Antara contoh-contoh intrapersonal ialah muhasabah diri, iaitu menilai segala perkara yang telah dilakukan sama ada baik atau buruk dan berusaha untuk mengubah diri supaya menjadi lebih baik. Selain itu, berdoa dan bersyukur juga merupakan proses intrapersonal. Seterusnya, kita akan bergerak pada interpersonal, iaitu komunikasi interpersonal merupakan satu proses pertukaran informasi atau maklumat verbal dan non-verbal yang terjadi dalam sesebuah hubungan interpersonal dengan tujuan ini berlaku antara seorang individu dengan orang lain. Proses komunikasi ini sangat berkesan kerana melibatkan unsur maklum balas berdasarkan konteks yang sama. Ciri-ciri interpersonal iaitu biasanya berpasangan, iaitu melibatkan dua orang, berbentuk dialog dan bercirikan tolak ansur lisan secara verbal. Objektif utama interpersonal ialah mendapatkan jawapan yang lebih spesifik, mengawal sebarang maklumat dalam kalangan kelompok atau komuniti yang perlukan komunikasi, menjalinkan hubungan baik antara orang lain, membuka minda untuk terima pandangan orang lain dan meningkatkan pengetahuan. Ciri-ciri komunikasi interpersonal pula kita dapat lihat, iaitu komunikasi dilakukan secara bersemuka, berkomunikasi secara spontan dan tidak terancang. Keberhasilan komunikasi merupakan tanggungjawab kedua-dua belah pihak yang berkomunikasi, iaitu penutur dan pendengar, melibatkan keakraban hubungan atau kedekatan pihak yang berkomunikasi. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kumpulan kecil. Kumpulan kecil adalah individu yang berkongsi maklumat dan interaksi antara satu sama lain secara langsung atau tidak. Komunikasi kumpulan kecil boleh dijelaskan sebagai proses pembentukan kumpulan yang kukuh dan cemerlang. Ia melibatkan hubungan antara ahli dalam kumpulan dengan faktor yang menentukan proses komunikasi verbal dan bukan verbal, kaedah penyelesaian, pengurusan konflik dan gaya kepimpinan. Pembentukan kumpulan kecil bergantung kepada tujuan atau maklumat kumpulan yang dibentuk. Tujuan kumpulan akan menentukan jenis komunikasi yang akan digunakan mengikut keperluan sama ada secara lisan atau bertulis, secara bersemuka ataupun secara atas talian. Kumpulan dalam konteks pelaksanaan tugasan khusus bagi pentaksiran di institusi pendidikan,
Saiz kumpulan bergantung kepada perkara berikut. Bentuk tugasan, peranan ahli dalam kumpulan menentukan bentuk tugasan dan komunikasi yang diperlukan. Matlamat kumpulan pula, matlamat bergantung kepada jenis tugasan seperti untuk perbentangan, untuk melaksanakan projek dan untuk menghasilkan bahan atau sebagainya. Dan akhirnya saiz. Saiz yang ideal bagi kumpulan kecil adalah seramai 5 hingga 7 orang. Penambahan atau pengurangan yang berlaku terhadap saiz kumpulan boleh mempengaruhi pencapaian matlamat kumpulan. Kemudian saya akan bercakap tentang masa. Masa ialah komunikasi yang berlaku untuk sebaran umum dengan menggunakan alat-alat media seperti akhbar, majalah, radio, televisyen, buku dan risalah. Kebanyakan komunikasi melalui media massa adalah berbentuk sahala. Komunikasi yang perlukan tindak balas lazimnya mengambil masa yang lama. Ciri-ciri media tradisional kita dapat lihat iaitu digunakan untuk menyampaikan sesuatu maklumat secara sehala atau kepada khalayak yang ramai. Antara media tradisional yang digunakan seperti surat khabar, majalah, radio, televisyen dan wayang gambar. Kemudian kita berbalik kepada ciri-ciri media moden, iaitu khalayak media baru terdiri daripada khalayak yang aktif berbanding media sosial, berbanding media tradisional. Contohnya komputer dan internet, media digital seperti CD, DVD dan MP3, laman sesawang seperti Facebook dan YouTube. Akhir sekali saya akan bincangkan tentang komunikasi asas kemahiran komunikasi awam. Komunikasi awam melibatkan komunikasi seorang penyampai dengan sejumlah besar pendengar atau penerima yang lazimnya disebut sebagai khalayak. Komunikasi awam terbahagi kepada pengucapan awam yang bersifat informatif dan pengucapan awam yang bersifat persuasif. Pengucapan awam yang bersifat informatif iaitu khalayak pendengar diberikan pengetahuan atau maklumat penting dan terkini atau kemahiran baharu yang boleh meningkatkan potensi individu. Khalayak dapat menerima pengucapan awam begini dalam aktiviti di universiti. Pengucapan awam yang bersifat positif bermatlamat untuk mempengaruhi perspektif dan mengubah tanggapan kumpulan sasaran. Pengucapan jenis ini biasanya dijadikan sebagai strategi untuk mengubah sikap atau pandangan khalayak seperti kempen kesedaran untuk melabur atau menabung. Biasanya ada di dalam ceramah politik atau pidato. Terdapat 4 jenis-jenis pengucapan awam iaitu ucapan spontan, ucapan extemporan, ucapan manuskrip dan ucapan hafalan. Proses komunikasi. Komunikasi boleh dijelaskan sebagai proses untuk menghantar dan menerima maklumat yang melibatkan 3 peringkat peraturan semiotik. 3 peringkat dalam proses komunikasi ialah sintaksis iaitu sifat tanda dan simbol yang formal. Selain itu, pragmatik iaitu berkenaan dengan hubungan antara tanda atau ungkapan dan pengguna. Akhirnya, proses yang dinamakan semantik iaitu kajian tentang hubungan antara tanda, simbol dan maknanya. Penyampai atau sumber. Penyampai ialah orang atau pihak yang memberikan pesanan atau arahan kepada orang atau pihak lain. Penyampai bertindak sebagai pemula komunikasi yang menggerakkan maklumat sampai kepada pendengar atau penerima. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri penyampai yang efektif, iaitu mempunyai kemahiran dalam bertutur dan cekap dalam berbahasa. Seterusnya, mengetahui cara penyampaian yang betul dan membuat persediaan sebelum melakukan penyampaian sesuatu maklumat. Selain itu, memilih dan menyusun ayat dengan bijaksana dan betul serta tepat dan mengamalkan konsep 4M iaitu memahami, menghayati, menghafal dan melafaz. Penerima. Apa itu penerima? Penerima merupakan orang atau pihak yang bertindak sebagai penerima pesanan atau arahan yang disampaikan. Keupayaan berbahasa dengan baik membolehkan penerima memberikan maklum balas yang tepat dan boleh berkomunikasi dalam pelbagai situasi dengan baik. Penerima ialah pihak yang menjadi sasaran mesej atau orang yang menerima pesanan.
Penerima perlu mendengar atau memahami mesej-mesej yang disampaikan atau dihantar yang lazimnya menggunakan perkataan, simbol, ayat atau bahasa tertentu untuk menggambarkan sesuatu makna. Proses menerima maklumat secara lisan melibatkan penglihatan, pendengaran, pemahaman, manakala proses menerima maklumat secara bertulis melibatkan pembacaan, pemahaman dan interpretasi. Mesej. Maksud mesej dalam komunikasi merujuk kepada maklumat atau idea atau makna yang ingin disampaikan oleh penghantar kepada penerima. Mesej boleh disampaikan melalui pelbagai medium seperti lisan, tulisan atau visual dan boleh melibatkan penggunaan bahasa seperti nada isyarat tubuh, simbol atau imej. Dalam komunikasi, mesej adalah elemen utama yang membantu mencapai pemahaman antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Mesej atau maklumat yang disampaikan oleh pengirim kepada penerima perlu mudah difahami agar penerima memahami dengan jelas isi kandungan yang hendak disampaikan. Saluran. Komunikasi interpersonal memiliki elemen media saluran atau alat yang digunakan ketika proses komunikasi berlaku. Saluran komunikasi interpersonal terbahagi kepada beberapa jenis yang dipengaruhi oleh keadaan atau waktu komunikasi. Berikut merupakan beberapa jenis saluran komunikasi, seperti komunikasi bersemuka, komunikasi saluran media elektronik seperti telefon, komunikasi saluran media jaringan internet menggunakan komputer, laptop dan telefon. Seterusnya ialah maklum balas. Maklum balas boleh membawa maksud reaksi, tanggapan atau pendapat diberikan oleh seseorang sebagai respon terhadap suatu perkara yang diterima. Maklum balas ialah kawalan suatu tugas atau aktiviti yang diperkenalkan ke dalam sistem untuk mempengaruhi atau bertindak, sama ada untuk mengekalkan keseimbangan atau memacu kepada sistem yang baru. Komunikasi yang menghasilkan dua jenis maklum balas iaitu positif dan negatif. Maklum balas positif dapat memudahkan komunikasi antara penghantar dan penerima. Maklum balas negatif mempunyai fungsi yang tersendiri sebagai kawalan dan peraturan proses pelaksanaan sistem pengurusan. Maklum balas negatif bertanggungjawab untuk menjaga keseimbangan dalam sistem mengatasi atau mengubah akibat daripada tindakan yang tertentu. Seterusnya ialah gangguan. Gangguan dalam komunikasi adalah satu situasi yang menghalang komunikasi yang sedang berlaku. Gangguan boleh menyebabkan mesej yang sampai tidak jelas disebabkan penghantar mesej tidak bersedia dengan menyampaikan mesej melalui saluran yang betul. Terdapat 3 jenis gangguan dalam komunikasi, iaitu yang pertama ialah gangguan dalaman berlaku disebabkan oleh keadaan psikologi penerima yang tidak stabil atau terganggu. Seterusnya ialah gangguan luaran, di mana gangguan luaran ini boleh berlaku secara fizikal seperti bunyi yang terlalu bising dan menghalang penerima daripada mendengar dengan jelas. Yang ketiga ialah gangguan semantik, di mana gangguan ini ialah halangan yang wujud akibat faktor bahasa dan penggunaan perkataan. Seterusnya kita lihat kepada pola komunikasi. Pola komunikasi ialah perkembangan teknologi yang pesat turut mempengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam menjalankan pelbagai urusan. Tidak dapat dinafikan bahawa protokol komunikasi turut berubah selari dengan kemajuan dan kecanggihan alat dan aplikasi. Namun begitu, pola-pola komunikasi dalam corak yang sama dengan cara pelaksanaan yang lebih cepat dan berkesan. Komunikasi boleh berlaku dalam pola menegak, mendata dan pola berpenjuru. Komunikasi secara menegak berlaku dalam dua situasi, mengikut aliran, iaitu komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Pola mendata berlaku dalam peringkat, bidang atau hierarki yang sama. Seterusnya, kita lihat kepada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah menunjukkan maklumat dan peringkat tertinggi ke peringkat bawahan dalam organisasi perkembangan teknologi hari ini. Yang memudahkan komunikasi ke bawah berlaku dengan lebih pantas walaupun dalam situasi terbatas seperti tempoh pandemik. Maklumat dari peringkat atasan boleh disampaikan kepada peringkat bawahan
dengan cara memberi kursus, taklimat, menyediakan video hebahan dan sebagainya. Penyampaian maklumat yang berlaku daripada pihak atasan kepada kaki tangan bawahan dalam sebuah organisasi lebih bersifat autokratik. Komunikasi ini adalah untuk bertujuan memberi maklum balas, menilai prestasi kerja, menerangkan polisi prosedur arahan atau peraturan kepada pekerja, memberi arahan, mendeklarasikan visi, misi dan objektif organisasi supaya dapat difahami. Seterusnya, komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas bagi pola menegak dari pekerja kepada pihak pengurusan adalah bottom up. Iaitu bottom up ini boleh berlaku melalui aktiviti peti cadangan atau sistem aduan dalam talian, pertemuan secara berkelompok dan prosedur rasmi pertemuan bersemuka. Jadi, tujuan komunikasi ke atas ni ialah yang pertama, untuk mencapai keberhasilan komunikasi dari bawah ke atas, memberi idea dan cadangan untuk meningkatkan produktiviti, memberi peluang kepada pekerja bawahan untuk menyatakan pandangan mengenai kerja, rakan dan sebagainya. Seterusnya, ia juga digunakan untuk membuat laporan mengenai kemajuan kerja dan menyampaikan maklumat kepada pihak atasan. Selain itu, ia juga dapat mewujudkan komunikasi dua hala yang melibatkan maklum balas daripada penerima kepada penghantar. Komunikasi ke atas boleh berlaku melalui telefon, email, laporan atau mesyuarat. Pelaksanaan komunikasi ke atas yang berkesan memberi manfaat dan kebaikan kepada kedua-dua pihak. Antaranya ialah memberi peluang untuk bertukar-tukar maklumat, mewujudkan komunikasi dalaman melalui maklum balas, maklumat yang lebih tepat dan disampaikan secara langsung. Dan ia juga menggalakkan pembincangan dua hala. Ia juga menggalakkan penglibatan semua ahli dalam komunikasi untuk kepentingan organisasi. Seterusnya, komunikasi ke atas boleh terganggu disebabkan oleh beberapa situasi. Antaranya ialah komunikasi memerlukan masa yang lama kerana perlu maklum balas, gangguan daripada persekitaran dalam rangkaian komunikasi, gangguan sosio-emosi seperti rasa takut atau malu akan terancam untuk menyatakan masalah kepada pihak atasan. Kesilapan maklumat boleh berlaku kerana disebarkan secara terbuka. Seterusnya, tiada saluran komunikasi yang sesuai untuk pekerja bawahan atau pelaksana untuk menyampaikan maklumat kepada pegawai atasan atau pihak pengurusan. Seterusnya ialah komunikasi mendatar. Komunikasi mendatar ini boleh dikategorikan sebagai pola komunikasi yang mendatar yang berlaku antara rakan sekerja pada peringkat yang sama dalam satu organisasi yang sama ada dalam kumpulan yang sama atau berlainan bidang. Komunikasi mendatar ini berlaku untuk berkongsi maklumat, menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik atau melengkapkan tugasan. Komunikasi mendatar lebih efektif apabila menggunakan telefon, email, memo, laporan atau mesyuarat. Terdapat kelemahan utama komunikasi mendatar iaitu ada kalanya pihak pengurusan kurang memberi galakan atau pelaksanaan kerana cara ini dianggap sebagai perbualan kosong atau perkongsian yang kurang keutamaan. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.